السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan bersyukur kita dah masuk pada tahun baru. Hari ini 1 hari bulan 1 tahun 2024. Bermakna umur kita setahun lebih pendek daripada tahun sudah. Panjang ya, lebih pendek daripada tahun sudah. Maknanya tempoh kita di dunia ni setahun lebih dekat. Lebih pendek daripada tahun-tahun sebelumnya. Jarak kita ke kubur setahun lebih dekat daripada sebelumnya. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk menghadapi situasi seperti itu? Kerana semua akan pergi ke akhirat juga. Tak ada siapa yang menang kat dunia ni. Yang cakap ni akan pergi juga. Tambah dia yang paling tua dalam masjid Pedak ni, rasanya dia orang-orang cakap ni yang paling tua. Tak lama lagi kita akan berada di sana. Soalnya tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, bersediakah kita untuk menghadapi situasi yang akan kita hadapi selepas ini? Dalam kubur boleh ke tak boleh kita jawab soalan munkar dan nakir? Boleh tak jadi kubur kita satu taman dari taman syurga? Atau boleh tak kita mengelakkan kubur kita menjadi satu jurang neraka? Lepas ke tak lepas kita daripada siksa kubur? Siksa kubur ada 4, tuan-tuan. Yang pertama, soalan dan pukulan munkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk.
Ketiga, didatangkan ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat, dimasukkan api neraka dalam kubur. Keempat-empat seksa ni dahsyat. Agak-agak kita ni boleh lepas ke tak? Lepas tu hari kiamat, bangkit dari kubur. Semua manusia akan bangkit dari kubur. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu dari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Cuma bangkit kita tu macam mana keadaannya? Ada orang dibangkitkan kalau ahli syurga, sempurna kejadiannya. Sifatnya sempurna. Dan dia cantik. Secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Kalau ahli syurga. Kalau ahli neraka, dia akan dibangkitkan seperti binatang yang perangainya diamal dalam dunia. Ada yang bangkit seperti babi. Ada yang bangkit seperti harimau. Ada yang bangkit seperti serigala. Ada yang bangkit seperti kaldai. Ada yang dibangkitkan seperti ular. Kita esok macam mana dalam hidup kita ni? Bersedia ke tak? Kemudian dari kubur kepada mahsyar, macam mana? Ada manusia yang berkenderaan. Ada manusia yang berjalan kaki. Ada manusia yang merangkak. Ada manusia yang mengesut. Malahan ada manusia yang berjalan atas kepalanya. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kita esok macam mana agaknya? Di padang mahsyar macam mana? Matahari seningkat dari kepala. Macam mana keadaan kita besok? Yang jauh matahari cuma tak tahan kita. Pria menambah payung ya. Ketuduh ya. Pakai aircon dalam tukar ya. Kata tak tahan panas ya. Esok secingkai dari kepala. Berpeluh-peluh. Ada orang yang peluhnya hat mata kaki. Ada orang yang peluhnya hat betis. Ada orang peluhnya hat lutut. Ada orang peluhnya hat paha. Ada orang peluhnya hat pinggang. Ada orang peluhnya hat dada. Ada orang peluhnya hat leher. Ada orang peluhnya apa kepala. Malahan ada orang yang berenang dalam peluhnya sendiri. Kita di mana agaknya? Macam mana keadaan kita besok? Ini di antara benda yang berlaku selepas kita mati ya, di akhirat. Persediaan kita tak lain tak bukan melainkan sifat takwa. Kerana ini perintah Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat takwa. Takwa tu tandanya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Ya. Allah dah datang kalimah hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tindak kita sewajarnya. Ikut 5 hukum tu. Yang paling nak dijaga ialah akidah. Kerana soalan yang pertama yang akan ditanya kepada kita ialah bab akidah. Siapa Tuhan kamu? Kalau dalam dunia yang tak pernah kita nyembah Tuhan, menyembah Allah atau nyembah pun bukan nyembah Allah, nyembah lain. Menyekutukan Allah, besok tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, untung, diempuk di malaikat. Jadi akidah kena jaga. Soalan yang kedua tentang Nabi. Siapa Nabi kamu? Kalau dalam hidup ni tak pernah kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah ketik dengan sunnah Nabi, esok tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dihempuk juga oleh malaikat. Sekali empuk, 70 hasta terbenam ke bumi. Tak boleh menahan ke tangan. Kali empuk tu, 70 hasta terbenam. Cokek lagi, tanya lagi. 6 soalan saja. Bukan banyak benar. Semua berakidah. Yang pertama samanya mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua ditanya waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Ketiga ditanya wamadinuka, apa agama kamu? Yang keempat ditanya ma imamuka, bukan man ya. Bukan man imamuka, ma imamuka, apa imam kamu? Bukan man imamuka. Kalau man imamuka boleh lah. Imam saya ialah Tuan Haji Nazri. Imam saya ialah adik kita tadi, sama nama saya minta tahu. Boleh jawab. Ini ma imamuka, apa imam kamu? Imam kita ialah Al-Quranul Karim. Yang kelima ditanya, wa ma qiblatuka, di mana kiblat kamu? Kalau kamu tak pernah sembahyang, macam mana nak tak pernah ngeliat kiblat, macam mana jawab? Yang keenam ditanya, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudara dan saudari-saudari kamu? Adik-adik kamu, siapa? Kawan kamu, siapa? Kalau bergaduh kerja-kerjanya, mana jawab? Itu soalan Munkar dan Nakir.
6 soalan je. Udah bocor pula tu. Kalau Profesor dapat soalan bocor macam, belakang lah. Ini bukan nak jawab tu pengetahuan kita. Bukan nak jawab tu ilmu kita. Bukan nak jawab tu peringatan kita. Nak jawab tu ialah amalan kita. Itu yang kita kena fikir sekarang ya. Baik tuan-tuan dan perempuan. Tak ada perempuan pun, tuan-tuan saja. Ya. Ada biasa tersebut aja lah. Tajuk kita malam ini masih lagi menceritakan perkara-perkara yang membatalkan akidah. Apa dia benda-benda yang boleh menyebabkan kita jadi kafir? Batal akidah. Bila batal akidah, jadi kafir tu. Tak beriman. Kan dah batal. Dah rosak. Ditolak akidahnya. Dah kita baca sebelum ni banyak. Untuk malam ni kita sambung lagi. Di antaranya kita dah baca dulu. Taat kepada perintah-perintah orang yang menentang Allah. Itu malam ni kita baca apa? Tak berpuas hati. Ya, malam ni. Boleh rosak akidahnya. Artinya tidak puas hati dengan Islam. Tak suka dengan Islam. Sampai ada kitab, buka muka surat. Kitab saya ni lah. 331. Betul, Tuan Haji? Sama kami ni. 331. Tak ada kitab dengar. Lend me your ears. Dah kita tak ada, mana buatnya? Tak puas hati dengan Islam. Cara sembahyang Islam dia tak puas hati. Cara hidup, cara Islam dia tak puas hati. Ekonomi Islam tak puas hati. Pemimpin Islam dia tak puas hati. Dia nak pemimpin yang kafir lagi bagus katanya. Ini saya teringat masa penjajah dulu. Penjajah tu banyak benar memuji pihak penjajah. Mereka tak suka orang Melayu jadi pemimpin. Dia minta British sikit. British yang bagus kata. Dia bagi bantuan banyak pada kami kata dia. Orang kampung lah. Padahal dia betul kafir. Ini dah. Patutnya kita kena pilih pemimpin kita di kalangan orang yang beriman. Ini dah tak puas hati. Baik, baca senang. Sekarang jadi soal politik pula. Saya bukan nak cerita politik malam ni. Tidak puas hati dengan Islam. Kami akan jelaskan di sini dua sikap. Dua pendapat. Dua sikap. Yang menunjukkan benci kepada Islam. Tengok Islam benci. Semayang cara Islam benci. Pakaian cara Islam benci. Ekonomi Islam benci. Pemimpin Islam benci. Tak suka dengan Islam. Yang menjadikan tuannya murtad dan kafir. Bila tak suka pada Islamnya, murtad dan kafir jadinya. Murtad tu ditolak keimanannya. Walaupun dia mengaku dia beriman, tapi ditolak. Itu namanya murtad. Saya dah cerita banyak kali di sini ni. Orang kafir ni ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang ketiga dipanggil mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Semua kafir belakang 4-4. Yang pertama murtad. Tolak imannya. Kerana melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidahnya. Menghina Quran, murtad. Menghina sunnah Nabi, murtad. Menghina hukum-hukum Islam, murtad. Lagi menghina apa saja ya. Menghina hadis Nabi, murtad. Itu murtad ya. Maka dia dikira sebagai tidak beriman. Kalau mati terus masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Orang kafir tu terus masuk neraka dia. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir tu masuk neraka jahanam secara berbondong-bondong. Yang pertama, kan murtad ya. Kira kafir. Yang kedua musyrik. Musyrik dia menerima Allah sebagai Tuhan. Tapi bila sembahyang nyembah patung. Bila sembahyang nyembah matahari. Bila sembahyang nyembah nyembah bulan. Bila sembahyang nyembah api dan sebagainya. Itu musyrik, menyekutukan Allah. Syirik ada 3 jenis. Yang pertama namanya syirik jali. Syirik yang nyata. Seperti nyembah patung, nyembah lembu, nyembah gajah, nyembah api. Itu syirik jali. Yang kedua namanya syirik khafi. Syirik khafi. Syirik yang kecil, yang tersembunyi, bukan kecil. Syirik yang tersembunyi. Dia tak sedar bahawa dia itu syirik. Dia antaranya menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain. Dia tak sedar tu.
Dia tak ada ilmu. Dipanggil orang bersyarah untuk merasmikan satu majlis. Dia tengok depan tu ada orang Islam, orang Kristian ada, orang Buddha ada, orang Hindu ada. Dia nak ambil hati semua dia kata, semua agama adalah baik. Syirik tu yang tak sedar. Semua agama adalah baik katanya. Sudah menyamakan baik. Islam pun baik, Kristian pun baik, Hindu pun baik, Buddha pun baik. Komunis pun baik. Padahal yang baik apa? Tuan-tuan, yang baik apa? Hanya Islam aja. Ya setiap malam kita urit. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Tuhan redha hanyalah Islam. Tapi orang ni katanya semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Itu namanya syirik jali. Ya, syirik khafi. Syirik jali tadi lain. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga namanya syirik kecil. Ini tak ada kafir. Syirik kecil. Syirkul asghar. Dia tak ada kafir tapi berdosa besar. Siapa nak kenal? Tapi tak ada kafir. Tapi dia berdosa besar. Lama masuk neraka. Lepas tu baru keluar dari neraka dia dapat masuk syurga. Nama syirik apa? Syirik kecil. Nabi bersabda, kalau aku takutkan kamu tu, lebih daripada aku takutkan rimau, ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, ditanya kepada sahabat. Nabi menjawab, ar-riya'u. Jawabnya riya'. Riya' itu rupanya syirik tu, syirik kecil. Tapi tidak kafir, berdosa besar. Riya' itu artinya apa? Buat atau tinggalkan sesuatu ibadah bukan kerana Allah. Itu riya' itu. Dia semayang bukan kerana Allah, semayang kerana nunjuk-nunjuk, riya'. Tak semayang kerana takut dengan jadi riya' itu. Tak semayang kerana dia takutkan riak itu. Takutkan riak itu punya riak itu. Itu syirik kecil. Itu musyrik. Orang yang syirik dipanggil musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya dipanggil musyrik. Yang memiliki sifat syirik itu musyrik. Kalau kami musyrikin. Yang itu mulhid, itu namanya mulhid. Hidup ni diingat di kotak aja dah. Apa payah agama-agama, otak ada. Kita gunakan otak untuk hidup ni. Itu mulhid namanya. Tapi nak kenal. Yang keempat munafik. Munafik itu pura-pura beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Itu munafik. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menyembunyikan Islam, menzahirkan Islamnya tapi menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Cuma munafik itu kita tak kenal. Orang munafik tu kita tak kenal sebab serupa kita. Semayang serupa dengan kita. Zikir serupa dengan kita. Pakaian serupa dengan kita. Rupanya kita tak beriman. Itu munafik ya. Itu 4 jenis kafir. Yang mana tak? Tuan-tuan yang mana tak 4 tu? Mana yang tak nak ya? Itu dia. Jadi di antaranya itu dah berpuas hati dengan tidak berpuas hati dengan Islam. Kafir jadinya. Kami akan jelaskan di sini 2 sikap yang menunjukkan benci kepada Islam, yang menjadikan tuannya murtad dan kafir sekalipun ia menuturkan 2 kalimah syahadah tapi tak terima Tuhan. Penuturan 2 kalimah syahadah tak terima dari Tuhan, dan menamakan dirinya orang Muslim. Dia mengaku diri dia Muslim tapi tak terima dari Tuhan. Iaitu yang pertama, mengejek-ngejekkan perkara yang mesti diketahui dalam Islam. Orang sembahyang dia jek-jeknya, apa kamu ni tunduk bangkit, ketik aku tengoknya. Ngejek-ngejek. Atau mengejek-ngejekkan sunnah. Sunnah Nabi, dia jek-jeknya. Ni nampak ni. Ni apa ni? Apa ni tuan-tuan? Sugi. Berapa ramai orang menghina sugi ni. Benci, bucik, ketik aku tengok Haji Ibrahim tu. Masuk dalam poket betul. Udah betul-betul ayo lihat masih tuan tu betul masuk poket. Gini aku tengok dia. Kafir jadinya. Soal dia tak buat lain cerita. Tapi kalau dia menghina, jenis jadi kafir tau. Ini sunnah Rasulullah. Jadi kafir kalau dia menghina. Tapi dia tak buat lain, tak dapat fadilah aja lah. Dia tak buat. Tapi kalau dia benci sampai menghina, jadi kafir. Karena Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda solat.
sekiranya tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak, bersegi setiap kali mereka melakukan sembahyang. Jadi kerana susah, tak jadi wajib. Kalau tak wajib, kalau wajib bersugi tadi banyak ada orang berdosa. Kalau wajib bersugi, ramai ada orang berdosa. Mujur tak wajib. Tapi kalau tak wajib pun dia jadi sunat muakkadah. Yang jadi sunnah juga. Siapa mengamalkan sugi ni, dikala orang dah tak nak amalkan dia dapat pahala 100 syahid. Nak ke tak nak? Tak ke tak nak tuan-tuan, 100 kali 100 macam syahid. Bukan satu ya, 100. Itu sugi. Jadi siapa menghina sugi ni, kafir jadinya. Soal dia tak buat lain cerita. Itu boleh seorang jadi kafir. Ya, itu di antaranya. Mengejek-ngejek perkara yang mesti diketahui dalam Islam. Termasuk mengejek-ngejek Allah. Mengejek-ngejek nama Allah. Allah tu ada anak. Allah tu bukan tahu, Allah tu tidur, Allah tu lemah. Itu semua kafir jadinya. Rasulnya, Rasul dia bukan Nabi Muhammad je, semua Rasul. Mengejek Nabi Musa, mengejek Nabi Isa, mengejek Nabi Ayub, semua je. Rasul-Rasulnya. Dan kitab-kitabnya, lebih lagi Al-Quran Karim, mempersendakan kitab-kitab. Atau mengejek-ngejek orang yang mukmin dengan sebab-sebab mereka, dengan sebab iman mereka. Orang mukmin, orang beriman tu mengejek imannya. Bingungnya sembahyang, letih aja tunduk bangkit, letih kali. Puasa bulan Ramadan tu, orang makan di lapar, nyeksa diri. Jadi kafir jadinya. Sedangkan perintah Allah suruh kita puasa. Ada tak perintah Allah suruh kita puasa? Jadi puasa lah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu puasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Itu puasa. Tapi dia mengejek puasa. Saja menunjuk-nunjuk dia tak puasa pada orang. Makanlah katanya. Orang tu orang puasa. Kalau dia kafir lain cerita. Ada juga orang kafir apa itu. Saya banyak bergaul ni. Di bulan Ramadan. Di mesyuarat dengan mereka. Dia meminum lah. Saya masih tu puasa. Saya taklah minum sama dia. Apa kata dia? People have already gone to the moon. You are still fasting. Kata. Orang dah sampai ke bulan. Kamu masih puasa lagi. Maksudnya saya kuno lah. Saya ketinggalan. Mengejek-ngejek. Dia orang kafir lain lah. Dia pasal dia kafir. Tapi kalau orang Islam cakap apa itu? Kafir jadinya. Jadi serupa dengan orang kafir tu. Itu dia ya. Mengejek-ngejek. Jangan mengejek-ngejek. Soal tak buat lain cerita. Rasulnya, kitabnya, atau mengejek-ngejek orang yang mukmin dengan sebab iman mereka dan sebagainya. Ya. Orang kafir tu kalau suruh beriman pun macam itu juga. Wa iza apa namanya? Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila disuruh mereka itu beriman seperti mana mereka yang beriman, mereka menjawab, adakah kami nak ikut orang bodoh macam orang tu? Kami nak ikut dia ke? Orang tu bodoh, apa nak ikut sama ke? Allah jawab, sesungguhnya yang bodoh tu ialah kamu. Ala innahum humus sufaha. Mereka itulah yang bodoh, tapi mereka tidak menyedarinya. Wa idza qila lahum amanu bima anzalallahu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Apabila disuruh mereka itu beriman seperti mana orang-orang yang lain, manusia-manusia yang lain beriman, mereka kata, adakah kami nak beriman macam orang yang bodoh-bodoh tu? Orang bingung-bingung tu. Orang apa tak tahu tu? Allah balas balik. Sesungguhnya mereka itulah yang bingung. Mereka itulah yang bodoh-bodoh.
tapi mereka tidak mengetahuinya. Ya, itu dia. Itu orang beriman tu. Jangan. Kalau orang beriman lain cerita. Itu jadi kafir oleh dia ya. Itu apa? Mengejek-ngejek orang yang mukmin dengan sebab iman mereka dan sebagainya. Ya. Dan firman Allah Taala. Ya, dalilnya firman, dalil itu buktinya. Firman Allah Taala. Qul abillahi wa ayatihi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ta'tadiru qad kafartum. Qad kafartum ba'da imanikum. Inna'fu an ta'ifati minkum. Nu'adzib ta'ifah. Bi'annahum kanu mujrimin. Muntah hafal, kita tengok betul. Surah apa? Surah At-Taubah ayat 65 dengan 66. Ya. Apa katanya? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kabarkan nama. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat apa dengan ayat-ayat di apa tu? Ayat-ayatnya, dengan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu berolok-olok. Adakah kamu mempermainkan ayat-ayat Allah dan ayat-ayat rasul-rasul tu? Hadis Nabi kamu berolok-olokkan dia. Jadikan bahan ketawa. Kemudian tidak usah kamu beriman. Boleh keluar jadi orang kafir balik. Tidak usah kamu minta maaf. Tak payah minta maaf. Kerana kamu telah kafir. Sesudah kamu beriman. Jika kamu memaafkan segolongan daripada kamu, kerana mereka bertaubat. Kalau ada taubat lain, boleh dimaafkan ya. Kamu boleh maafkan, aku akan terima kemaafan kamu. Kerana mereka sudah bertaubat, maka kamu akan mengizinkan golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Orang buat dosa itu taubat. Betul lah hidupnya, siapa buat dosa taubatlah. Ada 4 perkara yang berlaku pada manusia dalam hidup ni. Yang pertama dapat nikmat, apa nak buat? Syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat kalau kita syukur. Yang kedua boleh dapat musibah. Dapat kemalangan. Dapat kerugian. Apa nak buat? Sabar. Kawan-kawannya dapat pahala sabar. Pahala sabar tu besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar tu tak dapat dikira berapa banyaknya. Jadi bila datang musibah, datang kecelakaan, datang kemalangan, sabar. Kawan-kawannya dapat pahala sabar. Tak dapat kira banyaknya. Benda tu berlaku juga. Kalau kita tak sabar pun benda berlaku juga. Kalau kita mampu pun dia berlaku juga. Lebih baik sabar, dapat pahala. Udah balance. Seperti ada imbangan. Yang ini kemalangan, yang ini dapat pahala. Di akhirat dapat pahala. Dalam dunia ni dapat kemalangan. Sabar. Yang ketiga boleh taat. Boleh ngaji malam ni. Boleh dengar ceramah malam ni. Boleh baca kitab. Redolah kita dengan ketentuan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah jadikan kita ni taat. Allah jadikan kita ni boleh mengaji. Allah jadikan kita ni boleh baca Quran. Allah jadikan kita ni boleh semayang. Bukan semua orang dapat ni. Kita Allah pilih. Redha dengan ketaatan. Redha dengan ketentuan Allah SWT. Itu boleh buat taat. Tapi kadang-kadang buat maksiat juga. Lambat semayang. Ngambil nombor lagi apa? Berjudi. Minum arak. Ada jalan keluarnya, iaitu bertaubat. Bila buat dosa, taubat. Tempat kakak ingat tu. Bila dapat nikmat, syukur. Bila dapat kemalangan, sabar. Bila boleh buat taat, redha. Bukan redha dengan ketaatan. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala.
Yang keempat, bila buat dosa, taubat. Ini Allah suruh ni. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah. Surah Taubat. Surah Tahrim. Bukan Taubat. Surah Tahrim ya. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Namanya taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan kamu dari segala kesalahan kamu dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu perintah suruh kita bertaubat. Jadi dapat pahala. Kerana janji Allah ni. Nabi berjanji at-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Baik. Itu dia maksud ayat yang kita baca tadi. Jadi kalau mereka minta ampun dan kamu izinkan, saya dapat pahala ya. Kamu dapat pahala, mereka mendapat pahala. Mereka sudah bertaubat. Maka kami akan mengizinkan golongan yang lain. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dia dulu buat dosa, dia taubat, diampunkan dosa. Macam tak berdosa lah. Surah At-Taubat ayat 65 dan 66. Sebab nuzul Quran, sebab turunnya Quran ni ialah seorang lelaki. Ini nuzul Quran ni. Apa sebab dia ya? Asbabun nuzul dia. Seorang laki-laki telah berkata dalam peperangan Tabuk. Ada orang lelaki itu masa perang Tabuk dia cakap. Apa cakapnya? Saya tidak pernah menjumpai orang yang paling buncit perutnya. Saya tidak pernah jumpa seorang yang paling buncit perut. Paling banyak berdosa, banyak berdosa dan paling takut ketika berperang. Takutnya lebih daripada para al-qurra. Al-qurra itu pembaca Quran. Lebih daripada para al-qurra, pembaca Quran itu. Yang ni Rasulullah. Dia mengetikkan Rasulullah. Apa itu? Al-qurra itu dia menggelarkan Rasulullah sebagai qurra. Dia menghina Rasulullah. Yang ini Rasulullah dan para sahabat baginda. Lalu Auf bin Malik, bukan Abdurrahman bin Auf nama sahabat lain. Auf bin Malik menjawab, dusta, katanya Auf. Mana ada aku betul katanya? Mana dia buncit perut? Mana dia mereka tu takut? Tak ada takut. Dusta, tipu kamu tu. Katanya. Dia marah pada orang kata tadi, dalam perang Tabuk tadi. Dusta katanya. Engkau telah menjadi munafik. Kamu telah menjadi munafik. Pura-pura beriman tapi tak beriman. Itu munafik. Saya akan sampaikan kata-kata engkau ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Auf bin Malik segera menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Tiba-tiba ia mendapati Al-Quran telah mendahulunya. Rupanya Nabi dah dapat wahyu dulu. Al-Quran telah mendahulunya. Lalu datanglah lelaki yang berkata tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki unta. Rasulullah tengah naik unta, dia datang. Dan akan berangkat. Lalu ia berkata, ya Rasulullah. Itu tak betul tu. Bukan ya Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah. Bila ya tu dia balik atas ya. Ya Rasulullah. Jangan sebut ya Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah. Betul kan you tu jadi A. Ya Rasulullah. Sebenarnya kami hanya bercakap-cakap. Bukan benar-benar nak menghina kamu. Bercakap-cakap dan berbual-bual dalam perjalanan sampai merasai dekat perjalanan. Bila berbual bersama-sama,
rasa dekat dalam jalan tu tidaklah jauh rasanya. Berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, digelar dengan Ibnu Umar. Mata saya seolah-olah melihat lelaki. Lelaki apa? Itu lelaki itu aku nampak macam apa? Berpegang kepada tali unta. Dan anak-anak batu. Lelaki itu macam pegang tali unta tu juga pegang anak-anak batu. Hasil kejadian hasil kejaran unta mengenai kakinya. Dia kejar di unta sampai kena kaki itu terantuk batu-batu tu. Sedang dia berkata apa? Buat saja. Sedang ia berkata sebenarnya kami hanya bercakap-cakap dan berbual-bual sahaja. Lalu baginda menjawab, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu berolok-olok? Kamu boleh main-main dengan Allah ke? Boleh main-main dengan Rasulnya ke? Boleh bergurau-gurau dengan Allah dan Rasul ke? Kamu olok-olok aja. Baginda tidak berpaling kepadanya. Nengok beda. Dan tidak bercakap lebih daripada itu. Itu dah tandanya tak diterima lah ya. Taubat macam itu tak terima dia Rasulullah. Kalau Rasulullah tak terima, Allah tak terima lah. Itu mengaji-ngaji. Hafiz jadinya. Cara mengaji-ngaji itu memang banyak. Banyak caranya. Tidak mampu kami sebutkan di sini. Tak mampu nak ditulis di sini. Banyak benar cara-cara mengaji tu. Satu persatu tak mampu. Kesemuanya termasuk dalam pengertian mengaji. Semua masuk dalam pengertian mengaji. Dan memandang rendah kepada agama. Tidak berpuas hati. Tak puas hati dengan Islam. Semayang tak puas hati, puasa tak puas hati, zakat tak puas hati, naik haji tak puas hati. Jadi batal akidahnya. Berpaling daripada agama. Jadi bila batal akidah tak ada jadi agama lah. Kadang-kadang berlaku dengan percakapan. Kadang-kadang dengan percakapan. Jaga percakapan kita ni. Jangan sampai batal akidah kita. Jangan sampai menghina Islam. Jangan sampai menghina Allah. Jangan sampai menghina Rasul. Jangan sampai menghina ulama. Tanya ulama siapa? Siapa ulama tu? Pewaris Nabi. Menghina ulama serupa dengan menghina Nabi. Kerana ramai ada orang menghina ulama. Ya amat ramai. Penunggang agama lah. Gila dunia lah, gila puji lah, macam-macam. Menghina ulama. Serupa dengan menghina Nabi lah. Kerana ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Menghina ulama macam menghina Nabi lah. Kafir juga ya. Jadi jangan ngaji-ngaji. Kadang-kadang berlaku dengan percakapan atau dengan perbuatan yang berupa isyarat. Kadang berupa isyarat macam ni je. Macam nunjuk pasti orang tu tak betul pastinya. Dengan isyarat. Dengan isyarat. Dengan apa sign language. Dengan kening pun ada. Dengan isyarat ataupun dengan kening dan keningnya. Dengan menjelirkan lidah. Nyulur ke lidah. Dengar apa-apa ustaz ngajar tak setuju. Tanda tak setuju lah. Itu menghina tu. Menjulurkan lidah. Di sini jelirnya. Itu kata rasminya lah. Kata orang kampungnya julur lidah. Tak setuju lah mana tu ya. Menjelirkan lidahnya. Lagi apa? Menjepitkan bibirnya. Bibirnya jepit jepitkan bibirnya. Lagi apa? Menjepitkan bibir mulut. Lagi apa? Ketika mendengar
bacaan Al-Quran. Apa saja ayat Quran baca, orang baca hadis, orang baca juga, baca kitab macam itu juga. Atau sunnah. Atau sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam saya tunjuk tadi. Sugi tu. Dia jadi macam sunnah, ya. Tiba-tiba dihina sunnah tu. Gini aku tengoknya, kata. Kafir jadinya, ya. Padahal itu sunnah Nabi. Sunnah tu ketika tradisi kehidupan Nabi. Itu yang selalu Nabi buat. Itu namanya sunnah. Jangan dihina. Soal dia tak buat lain cerita. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika mendengar percakapan hal akidah Islam atau hukum Islam yang mesti diketahui. Semayang tu penat dia henti ke lah, bingung orang semayang tu bingung kan, kafir jadinya, batal akidahnya. Yang mesti diketahui, semua ulama-ulama bersetuju semayang tu hukumnya wajib, tiba-tiba dia tukar, kata wajib harus aja kata, kafir jadi. Atau seumpamanya, itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana dah bunyi tak ada baca. Kalau belum bunyi boleh baca. Kalau nak baca pukul 10 baru habis. Siapa lalu? Sampai lalu nunggu pukul 10 baru habis angkat tangan. Itu yang kedua, kena tangan kita baca ya. InsyaAllah. Tanda tempat kita berhenti tu. Yang kedua, ya. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang lah. Ada siapa-siapa masalah? Has anybody got any problem to discuss? No problem. Alhamdulillah. Tak ada soalannya. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Batu Masjid. Masjid Batu Masjid. Tempat lain semua ada soalan. Sini tak ada soalan. Alhamdulillah. Mana apalah. Pandai-pandai belaka. Baik. Memang orang itu pun dalam majlis ilmu macam ni orang itu tau. Kalau semua dapat, maknanya murid-muridnya pandai. Kalau seorang pun tak dapat, maknanya apa? Maknanya yang ngajar tu tak kerti. Yang ngajar tu bodoh. Itu semua tak dapat. Jadi soalnya murid tak dapat apa-apa. Tak ada kena apa-apa. Yang kena tuan guru je kerana dia tak pandai ngajar. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir